Okey. Topik bab 2 pula. Bab 2 iaitu fungsi kuadratik. Fungsi kuadratik. Yang pertama, yang paling penting sekali adalah daripada persoalan amlah fungsi kuadratik ni, iaitu fx adalah sama dengan ax kuasa 2 campur bx campur c. Yang pertama. Okey. Ini ada benda lagi nanti kita tambah. Yang kedua, bentuk vertex, iaitu fx sama dengan ax campur p kuasa 2 campur q. Yang ini ke sini biasanya kita akan gunakan sama ada formula ataupun menggunakan penyempurnaan kuasa 2. Okey. Jadi dua kaedah untuk nak pergi ke sini. Nak panah macam tu. Kalau kita pakai formula, kita akan gunakan apa? Paksi simetri dulu. Paksi simetri adalah x sama dengan negatif b per 2a. Ini adalah kita panggil dia persamaan paksi simetri, PPS. Persamaan paksi simetri. Bila kita masuk dalam fx, dapat dah kita punya fx tu akan jadi sama dengan y, yang mana koordinat y ni adalah untuk siapa? Nilai minimum atau maksimum. Okey. Dan nilai y itu adalah diwakili oleh benda ni diwakili oleh q, manakala benda ni diwakili oleh dalam ni. Okey. Itu cerita tentang menggunakan formula. Satu lagi penjumlahan kuasa 2 macam biasa kan. Yang kuasa 2 kat sini kita kena sempurnakan dulu kuasa 2 kita. Sempurnakan dulu kuasa 2 kan, fx. Dan kita akan sempurnakan kuasa 2. Kemudian step kedua kita tambah tolak dengan b per 2a kuasa 2. Yang tu. Yang itu kan. Kemudian dia jadi vertex lah. Nanti kita tunjuk macam mana cerita dia lebih kurang lah. Okay. First sekali kita tengok contoh. Saya ambil satu contoh lah kat sini kan. Macam mana kita nak tukarkan daripada fungsi biasa kepada bentuk vertex kan. Itu contoh pertama. Ambil fx diberi fx sama dengan, kita ambil ini x kuasa 2 campur dengan 4x dan tolak 7. Okey, x kuasa 2 campur 4x tolak 7. Nak tukar kepada bentuk apa? Dia kata ungkapkan. Ungkapkan dalam bentuk vertex. Kalau dia bagi macam ni yang penting kan. Kalau pelajar cikgu vertex tu apa? Yang tu kena tahu vertex ni, bentuk vertex ni adalah kita nak tukar kepada bentuk fx sama dengan a x campur p kuasa 2 campur q. Kadang-kadang formula dia pakai ABC, kadang-kadang pakai formula H dengan K, suka hati dia lah. Yang standard dia adalah pakai P dengan Q. Okay. Jadi saya akan tunjuk langkah pertama dulu. Yang first kali kita gunakan penyempurnaan kuasa 2. Sebab ada soalan yang dia minta mesti pakai kaedah ni kan, mesti pakai kaedah ni. Jadi sebenarnya tak tunjuk pun tak apa kan. Jadi kita buat vertex tu okeylah tu kan. Tapi nak tahu juga, kena tahu juga macam manakah pendapat penyempurnaan kuasa 2. Langkah pertama soalan dia fx sama dengan x kuasa 2 tambah 4x tolak 7. Yang ini sempurnakan kuasa 2. Kuasa 2 dia dah sempurna. Kuasa 2 sempurna maksudnya apa? Depan dia dah tak ada nombor. A tak ada. A dia adalah 1. A adalah 1, saya anggap sebagai kuasa 2 dia telah disempurnakan. Okey. Jadi kat sini saya akan masukkan step kedua dia, iaitu tambah tolak dengan B per 2A. Okey. Jadi kita akan masukkan slit dia. Slit. X kuasa 2 campur 4X. Sini kita slit. Tambah kuasa 2 tolak kuasa 2 tolak 7. Nampak? Yang ni kita panggil dia tambah tolak ni. Ini. Siapa yang masuk? B per 2A. Siapa B kita? 4. Per dengan 2A. A kita 1.
Ini 4/2A. 1. Macam tu. Okey. Jadi apa jawapan kita akan dapat? Yang kita akan dapat kat sini adalah sama dengan X kuasa 2 campur 4X campur ni 4/2. 2. 2 kuasa 2, 4. Kat situ kan. 2 kuasa 2, 4. Tapi kita jangan tulis macam ni, pening. Kalau kamu tulis macam ni, pening. Kamu tulis macam ni. 2 kuasa 2. Yang dalam tu. Tolak dengan 2 kuasa 2 tolak 7. Cara dia jangan selesaikan nombor dia. Okey. Kemudian jadikan bentuk vertex dia senang aja. Terus buat kurungan. Okey. Yang 2 ekor belakang ni ambil kalkulator kira. Contoh kat sini negatif 4 tolak 7 negatif 11. Yang kurungan ni letak kuasa 2. Apa kamu nak buat? Kamu hanya perlu letak X kat depan dan siapa duduk dalam kurungan ni. Kalau yang duduk dalam kurungan ni positif 2, tulis kat sini positif 2. Itu saja. Kalau yang duduk dalam kurungan ni adalah negatif, dia pun negatif. Dia ikut siapa? Dia ikut cerita dia. Dah siap. Jadi kita panggil menggunakan penyempurnaan kuasa 2. Penyempurnaan kuasa 2 ni mudah kalau X dia 1. X dia 1 pula. A dia 1. Kalau nombor dia lain sikit cerita dia. Jadi dua kaedah saya kata, satu lagi kaedah nombor 2 kita pakai kaedah apa? Kaedah formula. Soalan yang sama kita pakai kaedah formula kan? Kaedah formula. Untuk dapatkan dalam bentuk vertex Formula yang pertama kita buat apa? X sama dengan negatif B/2A. Akan dapat X sama dengan negatif 2. Ini kita panggil apa? Persamaan paksi simetri. Ni. Okey, ambil X ni masuk dalam Fx. Dia akan jadi F negatif 2. Fungsi minggu lepas gantikan ke dalam ni, kita akan dapat negatif 2 kuasa 2 campur 4 kali negatif 2 tolak 7. Kita tekan kalkulator, congak pun boleh. 4. Yang ini tolak 8, tolak 7. Tolak 8, tolak 7, tolak 15, tolak campur 4, negatif 11. Ini yang kat belakang ni. Benda yang sama. Dah tulis dalam bentuk vertex. Jadi Fx sama dengan A kita berapa? 1. Jadi tak ada orang kat depan ni. Terus X negatif 2 persamaan paksi simetri masuk dalam kurungan, dia akan bertukar menjadi positif. Letak kuasa 2, ambil ni letak balik. Jawapan tak boleh lagi, tetap sama. Jawapan tak boleh lagi. Okey? Yang ni kita panggil dia macam mana kita nak tukarkan fungsi kepada bentuk vertex. Okey, 2 kaedah boleh guna. Satu, penyempurnaan kuasa 2, satu lagi kaedah formula. Dan favourite saya biasalah saya selalu guna kalau kamu tengok, memang kita pakai formula lah. Kan? Okey? Boleh faham? Ada soalan setakat ni? Ni dulu. Boleh cikgu? Boleh Boleh kan? Okey. Boleh. Jom kita tengok soalan dia. Mana soalan dia? Soalan dia minta ni. Okey, nampak? Soalan dia kali ni dia bukan fungsi lagi sebab dia tidak ada fx itu, dia adalah persamaan. Kan? Tapi sama kat kaedah dia, kita tengok. Contoh Contoh nombor 1. Sebab dalam topik fungsi ni dia ada persamaan sekali iaitu selesaikan persamaan X kuasa 2 tolak 8X campur 16 sama dengan 6 dengan menggunakan penyempurnaan kuasa 2. Kita boleh pakai tadilah. Kuasa 2 kita jadikan persamaan kuadratik dulu. X kuasa 2 tolak 8X campur dengan 10 sama dengan 0. Okey. Bila kita nak selesaikan dengan menggunakan penyempurnaan kuasa 2, bila kita selesaikan, dia ada 2 kaedah boleh buat. Macam tadi boleh. Contoh, saya akan gunakan X kuasa 2 tolak 8X, kita selit. Seorang tambah, seorang tolak. Ni macam ni boleh. Kita samakan kaedah saja.
Okey, siapa yang masuk dalam ni? B per 2A. Siapa B dia? Negatif 8. Negatif 8 per 2A. Letak kuasa 2, jangan lupa. Negatif 8 per 2A. Tak kuasa 2. Lupa kuasa 2 habis cerita dia. Lepas tu dapatkan X kuasa 2 tolak 8X. Yang ini campur dengan, okey, kalau macam ni, ingat dalam bracket ni jangan usik. Kuasa 2 ni jangan usik. Biar dia kuasa 2. Tapi kira benda ni. Dapat negatif 4. Yang 2 ekor ni pindah sebelah. Dia penyelesaian dia lain. Kita tak payah tukar vertep. Misalnya kita nak selesaikan. Jadi 2 ekor ni akan pergi ke sebelah sini. Kalau kamu tengok sini dia akan jadi negatif 16. Negatif 16 campur 10 negatif 6. Pindah ini akan jadi 6 lah. Macam tu. Dia ni lain sikit cerita dia. Okey. Betul Saya salah kira ni negatif. Ini negatif 4. Negatif 4 kuasa 2 16. Negatif 16 campur 10. Negatif 6. Okay. Dan jadi sampai kat sini, yang ini kita tukar kepada bentuk kurungan tadi. Ini akan dapat X tolak 4 dalam ni. Okay. Nak selesaikan dia, punca kuasa 2 ni, kuasa 2 pergi sebelah jadi punca kuasa 2. Dia akan jadi apa? X tolak 4 sama dengan punca kuasa 2 6 dan X tolak 4 sama dengan negatif punca kuasa 2 6. Sebab punca kuasa 2 akan menghasilkan dua jawapan. Satu positif, satu negatif. Jawapan kita akan dapat X sama dengan punca kuasa 2 6 campur 4. Satu lagi X sama dengan negatif punca kuasa 2 6 campur 4. Ini dua jawapan kita dapat. Okay? Ini kalau kita nak pakai, nak dapat jawapan perpuluhan, boleh juga ambil kalkulator kita tekan. Ini kita panggil dia kaedah penyempurnaan kuasa 2. Okay. Cuma kadang-kadang ada biasanya dalam buku teks kadang-kadang dia cerita masa awal-awal ni dia dah asing siap dah. Dia dah asing siap dah jalan kerja dia untuk kaedah penyelesaian ni. Dia dah asing, iaitu X sebelah sini tinggal, nombor-nombor ni dia bawa sebelah dah siap. Boleh juga, tak ada masalah. Sama je cerita dia. Okay. Ini kaedah penyempurnaan kuasa 2. Nombor 2, dia nak apa? Kaedah rumus. Kaedah rumus mudah sebab apa? Kita ada formula. Kamu hanya perlu hafal ataupun kalau lupa pergi tengok kat depan. Iaitu formula dia akan jadi X sama dengan negatif B betul ke? Tambah tolak punca kuasa 2 B kuasa 2 tolak 4AC per dengan 2A. Okey, tengok. Betul ke dia kata B? Saya pun rasa betul. Lupa pula formula tiba-tiba. Okey. Jadi kita try. Kalau salah formula ni, kelakar cerita dia kan. Kita masukkan. Berapa A kita tadi? Kita ambil kat sini selepas kita dah jadikan dia. Jadi A sama dengan 1. B sama dengan negatif 8. C sama dengan 10. Okey. Jadi saya akan masukkan kat situ negatif 8. Okey. Kemudian tambah tolak punca kuasa 2 B kuasa 2 negatif 8 per dengan bukan per, kuasa 2 tolak dengan 4. A kita 1 tak payah tulis, C 10 per dengan 2A. Macam tu. Jadi kita akan dapat jawapan kat sini 8 tambah tolak punca kuasa 2 kira dalam ni 64 tolak 40. 64 tolak 40 24 per dengan 2. Okey, kat sini 24 ni kadang-kadang keliru. Kamu boleh kecilkan 24 ni, iaitu 24 adalah merupakan sifar 4. Sifar 4 jadi dia boleh jadi punca kuasa 2
4 darab dengan 6, 24 Jadi kita boleh keluarkan punca kuasa 24, punca kuasa 26. Yang tinggal adalah 2 punca kuasa 26. Ini pemudahkan yang ini. Pemudahkan jadi macam ni. Okey. Jadi kita akan dapat jawapan kat sini 8 tambah tolak 2 punca kuasa 26. Jadi bila kita per 2, kita boleh kecilkan, dia akan jadi 4 tambah tolak punca kuasa 26. Jawapan dia sama, nampak? Jadi jawapan dia bila kita tulis, dia akan jadi apa? 4 tambah punca kuasa 26 dan 4 tolak punca kuasa 26. Jawapan dia, saya tak tekan kalkulator perpuluhan lagi. Tapi kat sini, dua-dua ni pun dalam bentuk set, dia dah sama. Ini kita panggil dia kaedah penyempurnaan kuasa 2. Yang ini kaedah rumus. Boleh? Ingat lagi tak? Ingat-ingat lupa cikgu. Ingat-ingat lupa. Boleh pelan-pelan lah. Okey. Tengok apa pelan-pelan. Yang ini penyelesaian Okey, kita tengok soalan seterusnya pula. Ini cerita pasal bentuk fungsi bentukan fungsi kuadratik punya punca-punca. Okey. Okay, soalan nombor 2 dia cerita pasal bentukan fungsi kuadratik fx yang mempunyai punca-punca negatif 2 dan 11/4 dalam bentuk pintasan. Yang kedua dalam bentuk am. Ui. Okey. Pertama, kita ambil situ 2. Dia sebenarnya benda ni dia lebih kepada bentuk pintasan dengan bentuk am ni. Dia bagi punca punca kita apa tadi? Negatif 2 punca adalah negatif 2 dan 11/4. Okey. Kejap, saya tak faham bentuk pintasan. Bentuk pintasan pula dia minta. Apa benda bentuk pintasan ni? Bentuk vertex ke? Vertex tu pintasan lah tu. Oh, bukan. Okay, saya faham. Oh, faham. Okay. Yang pertama dia kata dalam bentuk pintasan. Bentuk pintasan macam ni Okay, fx sama dengan punca ni, dia adalah x. Punca ni adalah x. Maksudnya kat sini, punca ni kita boleh tulis dia sebagai x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan 11/4. Pak. Bila dalam bentuk pintasan, dia macam ni. Dia dalam 2 kurungan. Itu kuadratik dalam bentuk pintasan. Iaitu yang pertama, yang ini masuk ke sini adalah x campur 2. Okey, satu lagi yang ini kita boleh masukkan, dia akan jadi apa? X ni masukkan akan jadi tolak 11/4 pergi depan. Macam ni. Ini kita panggil bentuk pintasan. Sebab apa bentuk pintasan macam ni? Sebab yang ini faktor ni adalah pintasan X. Punca tu sendiri adalah merupakan pintasan X. Sebab tu dia jadi macam ni. Dia kadang-kadang keliru dengan apa? Persamaan keliru. Saya pun mula-mula fikir, persamaan keliru bentuk pintasan. Tak kena. Yang ni topik dia kuadratik. Bentuk pintasan. Ini bentuk pintasan. Jadi kalau kamu nampak satu persamaan kuadratik ataupun fungsi, contoh dia bagi fx sama dengan, contoh kamu dapat katakan 3, kemudian dia kata x tolak 2, x tambah 1. Automatik dia akan jadi apa? Maksudnya ini adalah pintasan x
pada X sama dengan 2 ataupun kita panggil dia punca. Ini pula adalah pintasan X juga pada X sama dengan negatif 1 ataupun juga dikenali sebagai punca-punca persamaan kuadratik. Ini kita panggil bentuk pintasan. Bentuk am macam mana? Bentuk am kembangkan bentuk pintasan. Kembangkan bentuk pintasan, dapat bentuk am. Jadi nombor 2 kita panggil bentuk am ni akan jadi fx sama dengan ni 4x kuasa 2 tolak 11x campur 8x tolak 22 dapat jawapan 4x kuasa 2 tolak 3x tolak 22 fx. Ini kita panggil dia fungsi dalam bentuk am. Ini bentuk am, ini bentuk pintasan. Okey. Boleh? Macam mana? Boleh faham ke? Okey. Ya, ingat Kalau dia minta bentuk pintasan tu ni. Ataupun bentuk am. Kita tengok soalan nombor 3 pula Okey. Ya, ada orang call saya nak tutup. Okey dah. Okey, nombor 3 kat bawah tu. Tengok soalan dia. Cari julat nilai X bagi ketaksamaan kuadratik menggunakan lakaran graf, garis nombor dan jadual. Oh, ini asas kita. Okey, dia bagi kat situ ketaksamaan dia 4x lebih besar 18 campur 18x per dengan 2x. 18 campur dengan 14x per 2x. Dia nak apa kat sini? Soalan dia nak cari julat nilai X. Julat nilai X. Julat nilai X. Jadi bila nak buat julat nilai X, kita kena buat, kita panggil dia ketaksamaan kuadratik. Ketaksamaan kuadratik. Okey. Kan? Yang pertama, kita panggil dia, langkah pertama dia, kamu kena dapatkan bentuk am. Bentuk am dia. Okey. Nombor 2, kamu kena faktorkan. Faktorkan. Lepas faktorkan, baru boleh kita jadikan dia sama ada nak guna lakaran graf. Lakaran graf yang macam ni. Kalau lorek macam tu. Ini kita panggil lakaran graf. Satu lagi garis nombor. Nombor yang garis. Dia buat macam tu. Yang ada plus minus plus ni. Ini kita panggil garis nombor. Okey. Satu lagi bentuk jadual. Jadual nanti. Jadual jarang-jarang kita guna. Jadual dia akan tengok bentuk. Okey, nanti saya tunjuk. Dua ekor ni dulu Jadi langkah pertama bentuk am dulu. Bentuk am. Okey, cuma kena ingat bentuk am dia kat sini untuk ni dia sentiasa kosong dia mesti di sebelah kanan. Maksudnya dia mesti jadi sama dengan lebih besar kosong, lebih kecil kosong macam tu. Dia tak boleh kosong belah kiri. Ini ketaksamaan Jadi kat sini apa kita buat? Ni kena naik sebelah ni dulu. Dia akan jadi 8x kuasa 2 18 campur 18x. Okey. Kemudian baru kita pindahkan, dia akan jadi 8x kuasa 2. Okey. Kemudian tolak 18x, tolak 18 lebih besar daripada 0. Okey. Kemudian ambil kalkulator, faktorkan. Mana kalkulator saya ni?
Contohkan eh. A dia 8. Kemudian B negatif 18. C dia negatif 18 juga. Jadi dia punya punca kita akan dapat X dia 3 dan X dia sama dengan negatif 3/4. Okay. Jadi kat sini dia dua cara. Langkah yang pertama, lakaran graf. Bila lakaran graf, kita buat, first kali kita buat satu garis. Kemudian kita letak nombor ni. Yang kecil belah kiri. Yang besar belah kanan. Okey. Kemudian kita tengok graf kita. Tengok graf kat mana? A dulu. Kalau dia positif, maksudnya graf kita senyum. Jadi kita akan lukis ni positif 8 je graf kita senyum. Macam tu. Okey. Kemudian kita tengok belakang pula. Belakang ni kita tengok kat sini. Kalau lebih besar, maksudnya kita lorek atas. Kan? Lorek atas, kalau jumpa kaki, lorek kat luar. Okey, jawapan kita akan dapat bawah ni, kita tengok ni lorek. Kita akan dapat X lebih besar daripada 3 dan satu lagi X lebih kecil daripada negatif 3/4. Macam tu. Ini kita panggil dia kaedah lakaran graf. Boleh? Boleh faham? Ingat lagi? Boleh cikgu. Boleh Okey. Nombor 2, kita akan pakai kaedah garis nombor. Lebih kurang je garis nombor. Cuma beza dia garis nombor sama, kita garis. Kita letak yang kecil belah kiri sama, negatif 3/4, yang ini 3. Cuma dia garis nombor. Macam tu kan? Bila garis nombor, kita tengok A kita. Kalau A kita positif, kita mula dengan positif, negatif, positif. Macam tu. Kalau A kita negatif, kita mula dengan negatif, positif, negatif. Dia usang sini. Okey. Kemudian lorek sama juga. Tengok sini. Lebih besar daripada kosong maksudnya apa? Positif. Jadi kita lorek positif. Dapat jawapan sama. Iaitu X kita lebih besar daripada 3 dan X kita lebih kecil daripada negatif 3/4. Dua jawapan. Okey. Biasanya. Dan kaedah jadual saya tak tunjuk kat sini sebab apa? Jadual ni kalau kamu dalam exam, kalau dia tak minta, kita tak pakai. Biasanya kita akan pakai favorite dalam SPM adalah kaedah ni. Ini ranking nombor 1. Tetapi dia sebenarnya lebih baik guna kaedah nombor 2. Sebab kaedah nombor 2 ni kamu akan gunakan dekat universiti nanti, masa matrik. Dia akan ajar kaedah yang ini dengan menggunakan garis nombor. Macam tu. Okey. Jadual nanti kita tunjuk. Kemudian ni saya tunjuk jadual dia sama lebih kurang macam ni. Dia lebih kurang macam ni je. Okey. Cuma dia ada test nombor tu, tak payahlah lambat. Ada test, kita masukkan nombor, kalau X berapa kita cuba, kita test masukkan. Tak payah. Kamu jumpa dalam exam, 2 ni sudah cukup. Iaitu kaedah apa? Lakaran graf dan ataupun kita pakai garis nombor. Okey. Kita pergi nombor 4 pula. Nombor 4. Nombor 4 kat sini, kalau kamu tengok, cerita dia pasal apa kat sini adalah tentukan jenis-jenis punca. Jenis punca. Jenis punca bagi persamaan kuadratik. Okey, ni macam biasa. Nombor 4 soalan dia. Jenis punca.
Jenis punca ada apa? Ada 4. Okey, famousnya 3. Iaitu nombor 1, B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar daripada kosong. Nombor 2, B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong. Nombor 3, B kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil daripada kosong. Okey, yang ini kita panggil dia dua punca nyata dan berbeza. Okey, yang ini dua punca nyata dan sama. Tu equal ini. Yang ini adalah tiada. Punca nyata. Ayat lain dia kadang-kadang yang ini dia kata memotong paksi X pada dua tempat. Memanglah kalau dia potong memang ada dua tempat lah. Yang ini menyentuh ataupun tangent. Menyentuh ataupun tangent. Yang ini dia tidak memotong ataupun tidak menyentuh. Okey, ataupun kadang-kadang dia gunakan sentiasa positif ataupun sentiasa negatif. Ini 3 orang yang famous, kan? Ada seorang yang tak famous sangat, nama dia nombor 4. Nombor 4 ni dia combine dua-dua ni. Dua-dua ni combine. Dia kata mempunyai B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar atau sama dengan kosong. Jadi syarat dia combine dua-dua ni iaitu mempunyai punca nyata. Itu saja dia bagi tahu. Dia tak bagi tahu sama ada sama ataupun berbeza, tak ada. Dia kata ada punca je. Ini kita panggil dia dalam bahagian jenis punca. Okey, tengok soalan tanya apa? Tentukan jenis punca. Jadi nombor 1, X kuasa 2 campur 2X campur 9 sama dengan kosong. Kita hanya perlu buat B kuasa 2 tolak 4 AC. Tentukan dia 2 kuasa 2 tolak 4 A1 tak payah tulis 9. Kita akan dapat kat sini 4 tolak 36 dapat negatif 32. Jadi kesimpulan kita siapa? Kesimpulan kita kat sini adalah B kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil daripada kosong. Okay, jadi jenis punca kita apa? Tiada punca nyata. Itu jawapan dia untuk nombor 1. Okey? Sama? Nombor 2 pun sama cerita dia. Okey, nombor 2 kat sini kalau kamu tengok X kuasa 2 campur 5X campur 25/4 sama dengan kosong. Okey, ini cara pengiraan dia. Contoh kalau kamu nak buat B kuasa 2 tolak 4 AC, kadang-kadang kalau ada pecahan, kalau kamu confuse, kamu boleh darab semua dengan 4. Tapi biasanya kalau soalan exam, dia dah susun supaya memudahkan kamu buat, jangan risau. Kamu just buat je B kuasa 2 tolak 4 AC. B kita 5 kuasa 2 tolak dengan 4 A1 tak payah C 25/4 dapat. Dia dah buat susun bagi senang potong, senang kira sebenarnya. 25 tolak 25 sama dengan kosong. Jadi jawapan kita apa? Jenis punca dia adalah B kuasa 2 tolak 4 AC sama kosong, iaitu dua punca sama. Dua punca sama pula. Dua punca nyata dan sama. Dua punca nyata dan sama. Ataupun dua punca nyata yang sama. Boleh tak ada masalah kan? Okey. Jadi kamu tengok tu satu lagi. Nombor 3 tu samalah kaedah dia. Kamu boleh teruskan dengan menggunakan, bila dia kata jenis punca, inilah cerita dia pasal jenis
punca. Okey. Okey. Ya. Jadi saya akan teruskan tengok kat sini. Kita pergi satu lagi. Nombor 5. Okey. Nombor 5 kat situ. Pasal apa ni nombor 5 ni? Ya. Cari julat nilai P jika persamaan kuadratik mempunyai tapi sama mempunyai dia bagi soalan dia. Dia kata sama ada dua punca yang sama ataupun dua punca nyata dan berbeza. Sikit. Kadang-kadang kertas terkeluar. Okey. Jadi nombor 5 X kuasa 2 campur 3X campur P campur 5 sama dengan kosong. Daripada persamaan am ni kita boleh keluarkan A sama dengan 1, B sama dengan 3 dan C sama dengan P campur 5. Okey, jadi nombor 1 dia kata apa? Dua punca nyata yang sama. Jadi B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Okey, jadi kita boleh dapat kat sini 3 kuasa 2 tolak 4. A tak payah tulis 1, terus C saja. P campur 5 sama dengan kosong. Kita boleh selesaikan untuk dapatkan nilai P kat sini. Saya selesaikan 9 tolak 4P tolak 20. Jadi saya akan dapat sini adalah negatif 4P tolak 11 sama dengan kosong. Jadi P sama dengan negatif 11/4. P negatif 11/4. Dapat. Sebab tu dia kata kat situ, cari julat nilai P. Dua punca yang sama patutnya ini nilai. Dia bukan julat, dia kena slash soalan tu. Cari nilai atau julat. Julat atau nilai. Okey. Bagi P kan. Ini nombor 2. Dua punca nyata dan berbeza. Yang ini akan dapat julat. Dua punca nyata berbeza adalah B kuasa 2 tolak 4AC berbeza. 2 lebih besar daripada kosong. Benda ni semua kita dah boleh ambil. Tak ada masalah. Benda yang sama. Sebab benda yang sama kita akan kira kat sini. Tak ada hal kat situ. Okay? Cuma kat sini kita ambil ni. Kat sini kita boleh ambil sampai kat sini sebelum pindah. Sebelum pindah. Bila pindah cerita dia lain. Okay, kat sini negatif 4P tolak 11 lebih besar kosong. Bila kita pindah sini negatif 4P lebih besar, negatif pergi sebelah, positif, tak ada masalah. Cuma bila kita bahagikan, pindahkan negatif 4, berlaku satu benda kita panggil pembahagian negatif. Pembahagian negatif akan merubah simbol ni. Dia akan jadi negatif 11/4. Nombor sama, tak ada masalah. Hati-hati kat sini. Kan? Bila berlaku ni, simbol ni akan berubah apabila berlaku pembahagian dengan nombor negatif. Okay, simbol tu akan berubah. Okey. Boleh Ini boleh ingat sikit lah. Ni hanya nak refresh je sebab benda ni agak mudah juga saya rasa. Okay, kita tengok soalan nombor 6 pula. Nombor 6 lain macam ni. Macam ni bagi. Tengok nombor 6 Saya ada graf lagi. Okey. Nombor 6. Tengok situ. Rajah 6 menunjukkan lengkung fx sama dengan 3x kuasa 2 tolak dengan 18x campur dengan 29. Dengan keadaan koordinat 3, 2 adalah titik pusingan. Okey, ini titik pusingan. Ini satu benda lagi kamu kena ingat. Bila dia bagi tahu kata titik pusingan ni
Apa benda titik pusingan? Titik pusingan ni kita tengok cerita dia. Titik pusingan ni dia sama kes dengan nama-nama kawan dia lain, iaitu titik minimum atau maksimum. Benda yang sama ni. Cerita benda yang sama. Kemudian apa nama lagi? Titik pegun. Pun benda yang sama. Sama dengan apa? Titik pusingan. Okey. Ini sebab apa? Contoh kalau graf kita positif, jadi graf kita senyum. Okey. Jadi kalau kita tengok graf tu, bila kita lukis graf tu pun dia bergerak daripada sini ni sampai satu tahap pada kedudukan paling minimum sekali. Inilah tempat kat mana zarah tu akan berpusing balik. Itu kita panggil dia titik pusingan. Nampak? Dekat mana dia pusing balik? Dia pusing balik dekat tempat dinamakan tempat paling minimum. Kan? Kenapa nama pegun? Sebelum dia pusing balik, dia akan kehilangan tenaga. Daripada tenaga keupayaan, dia pergi sini, tegun, tenaga kinetik dia sampai dia habis tenaga. Pertukaran tenaga, kemudian dia akan push balik. Boom, di situ. Lepas tu dia macam dia berhenti seketika. Pegun tu maksudnya dia terpegun. Terpegun tu maksudnya berhenti seketika. And in English we call it stationary point. Stationary point. Okay. Ini cerita benda yang sama. Jadi titik minimum, titik pusingan, titik pegun adalah benda yang sama. Okay. Apa kaitan dengan yang kita belajar ni? Kita belajar ni adalah bila kita ada titik namanya titik minimum, dia ada kaitan dengan bentuk vertex. AX campur P kuasa 2 campur Q. Dia ada kaitan. Yang mana X dia adalah paksi simetri. Jadi X kat sini adalah negatif P. P kita keluarkan adalah negatif P. Dan Q ni adalah nilai minimum atau maksimum. Ini ada kaitan cerita dia. Jadi nak dapat bentuk ni, kita kena tukar benda ni kepada bentuk vertex. Okey? Itu contoh. Ini formula lebih kurang. Okay, soalan dia. Yang pertama, dia bagi graf kat situ. Lakarkan perubahan graf yang berlaku apabila A sama dengan 3 menjadi A sama dengan 5. Okey, apa jadi bila A sama dengan 5? Dia nak tengok. Dia nak fahamkan kamu tentang efek. Apa jadi bila A dia makin besar atau A dia makin kecil. Atau A dia berubah sifat. Yang pertama, A dia membesar. A dia besar tengok. Jadi, nombor 1, A sama dengan 5. Okay, kita tengok apa jadi bila A sama dengan 5. Nak test dia senang je. Okay, kita tukarkan persamaan ni menjadi A sama dengan 5. Apa jadi? Jadi Fx sama dengan 5x kuasa 2 tolak dengan 18x campur 29. Lain semua sama. Dia suruh ubah A je. Lain semua sama. Okey. Bila kita masukkan koordinat 32. Bila kita masukkan koordinat 32, dia dah jadi perubahan kat situ. Okey, perubahan dia apa? Titik dia adakah titik dia masih lagi berada pada titik yang sama? 5 kan? Sorry. Saya silap. Lakarkan perubahan graf berlaku bila A sama dengan 3 menjadi A sama dengan 5. Sekejap. A saja berubah. Saya cek. Sepatutnya kalau A saja berubah, graf tu kalau makin besar, graf tu makin kecil. Kecil makin gemuk. Dia terbalik. Saya nak fikir macam mana dia nak explain benda ni untuk 29 sama tu. Maksudnya C dia tidak berubah. Okey. Saya akan masuk, katakan saya akan masukkan dia punya
formula untuk paksa simetri. X sama dengan negatif B per 2A. Ini adalah formula untuk paksa simetri tadi. Negatif B, negatif 18 per dengan 2. A dia dah berubah kat sini, di 5. Jadi kat sini, paksa simetri dia akan jadi 9 per 5. 9 per 5 paksa simetri dia. Jadi dia dah ada bergerak sikit. Sebab kita nak staykan tu, dia akan gerak sikit. Kemudian dia punya maksimum minimum dia kena masukkan, cari Y dia balik, ambil calculator. F9 per 5 sama dengan 5 9 per 5 kuasa 2 tolak 18. 9 per 5 campur 29. Okey. Kalkulator kejap . Kau boleh gunakan fungsi macam ni. Kita pakai fungsi je, iaitu 5, type soalan tu alpha x kuasa 2 tolak dengan 18x kan, kemudian campur 29. Macam-macam keluar kalkulator saya, apa benda ni kan. Saya tahu saya tekan calculate. Kamu tekan calculate je, dia akan tanya x berapa. Kita masukkan x kita tadi 9 per 5. 9 per 5. Jadi jawapan kita akan dapat 64 per 5. Boleh pakai calculator. Okey, 64 per 5. 5 kan. Dapatkan dalam bentuk point supaya senang kita boleh agak Okey. Sekejap. (1.8) 12.8. Saya tak pergi guna setting-setting ni. Okey, kita tengok dekat graf tu. Apa jadi perubahan dia? Ini pun jarang jumpa soalan macam ni. Sebab dia kekalkan apa? Pintasan X tu. Pintasan Y dia dikekal. Duduk pada stay pada 29. Atau ada nombor 29. Jadi 3 tadi dia berubah menjadi 1.8. Tadi asal dia dekat, saya kena letak dekat. Asal dia adalah 3. Asal dia 3 dan 2. Kurang Jadi kita akan jadikan dia 1.8 berkongsi ni dan 12.8. Tinggi sini. Okey. Jadi graf dia jadi macam tu lah. Dia jadi datang sini. Duduk ke atas lagi. Iaitu 1.8, 12.8. Berbanding dengan yang tadi tu dia bawa dia ke bawah. Dia naik. Okey. Ini yang susah sikit nak faham cerita dia. Sebab apa? Dia berubah. Dia ubah A saja. Ubah A saja. Boleh ikut lagi ke? Boleh? Pening ke? Boleh cikgu. Boleh. Okey, kita try tengok untuk apa? A1 pula. Macam mana graf kalau A1 kan? Kita try buat. A sama dengan 1. Persamaan dia akan jadi fx
sama dengan X kuasa 2 tolak 18X campur 29. Jadi paksi simetri dia akan jadi X sama dengan negatif B per dengan 2A. Jadi kita akan dapat 9. 9. 9 tu masuk dalam Fx. Jadi kita akan dapat F9. 9 kuasa 2 tolak 18 kali 9 campur 29. Ini boleh tekan kalkulator mudah sikit lah. 9 kuasa 2 tolak dengan 18 kali dengan 9 campur 29. Kita akan dapat, kena sekejap. Negatif 52. Betul ke? Negatif 52. Okey. Jadi koordinat dia kamu tengok. Dia dah jadi negatif. Dia dah turun ke bawah. Untuk yang nombor 2 tu, graf dia dah jadi macam tu. 52 ke bawah. Dia kekalkan 29 kat situ. Kemudian koordinat dia 9 ni, 3 di sini. 9 dengan negatif 52. Lama tak cukup saya buat. Kecilkan sikit dekat gambar rajah dia. Okay, sepatutnya ni bawah ni. Muat. Sini sikit. Ruang dia bagi pun tak cukup. 29. Kemudian 9. 9 dengan negatif 52. Jauh ni. Dia kurus. Ni pun tak balance. Sepatutnya 2 kali ganda kan. Okay. Jadi graf dia akan jadi ni. Naik turun. Dia pergi dekat tu. Dia pusing. Dia naik balik. Dia lonjong. Okay. Kita tengok. Kalau negatif dia lagi tukar. Dia tukar terus kan negatif 3. A sama dengan negatif 3. Dia terus tukar side. Tukar bentuk. Jadi Fx sama dengan negatif 3x kuasa 2 tolak dengan 18x campur 29. Okey. Jadi paksi simetri dia x sama dengan negatif b per 2a per dengan 2a. Negatif 3. Sini kita akan dapat 3. Negatif 3 kan. X sama dengan negatif 3. Okey. Kemudian dia punya Fx. F negatif 3. Kena kira sini. Saya kira sini kejap.
56. Jadi graf kita kena buat kertas lain Jadi kalau kita anggaran dia bagi gambar rajah tu tak cukup sebenarnya tu. Okey. 56 ni 29. Atas lagi 56. Anggarannya 56. Kemudian paksi simetri dia negatif 3 belah sini pula. Negatif 3. Negatif 3 dengan 56 sini. Okey, dan bentuk dia pula bentuk masam. Kita nak lukis dia, kita kena lukis daripada sini pergi ke pintasan ni, terus balancekan. Itu graf dia. Okey. Jadi yang sebenarnya yang susah dia sebenarnya nak buat pengiraan sikit dengan nak lukis. Tapi key dia sebenarnya adalah tetap X sama dengan negatif B per 2A yang kita panggil dia sebagai apa? Persamaan paksi simetri dan Fx sama dengan Y. Yang tu, yang dua ekor ni akan menghasilkan koordinat tu. Okey, koordinat tu combine dengan pintasan Y, dia terus jadi graf. Dia boleh jadi graf sebab kita tahu graf kuadratik sebab nama dia pun paksi simetri, dia akan balance kiri dan kanan dia. Okey. Yang ni yang keliru sikit. Okey, boleh ya? Tengok. Kalau jumpa soalan macam ni boleh jawab kot kan. Soalan pelik ni, saya pun first time saya jumpa soalan pelik-pelik macam ni. Okey, lakarkan graf apabila B menjadi negatif 18 menjadi 18, C graf apabila C 29 menjadi C sama dengan 14. Allah, pelik-pelik dia bagi soalan ni. Aduh, samalah cerita dia, kamu lakarkan graf, kamu ganti je. Lepas tu buat dia punya apa? Buatkan dia punya, kita panggil dia ni titik minimum atau maksimum, lakarkan graf dia. Okey, ni boleh try nanti tengok. Saya ambil satu mana nak tunjuk kamu. Masuk exam macam ni jam juga okey. Kita teruskan nombor 7 dulu. Lakarkan graf ni. Skip dulu. Dia rugi masa. Ini soalan kita ada banyak bentuk soalan lagi. Nombor 7 kat sini soalan dia. Cari julat nilai P bagi graf fungsi kuadratik Fx sama dengan Px kuasa 2 campur dengan 8x campur dengan P tolak 6. Dengan keadaan P ialah pemala dan graf adalah nombor 1 bersilang. Bersilang, okey. Tidak bersilang. Bersilang pada dua titik dengan paksi X. Okey, dia kata cari julat nilai P graf fungsi kuadratik dengan keadaan P ialah pemala dan graf ialah bersilang. Bersilang. Pelik perkataan Cikgu Akram ni buat bersilang. Okey, ni saya punya anggapan dengan soalan dia. Yang pertama, bersilang ni maksudnya adalah B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar atau sama dengan kosong. Sebab apa? Dia tak bagi tahu pun cerita dia kedua titik ataupun tidak.
Okey. Jadi saya akan buat macam ni. Cerita dia B kuasa 2 kat sini. 8 kuasa 2 tolak dengan 4. A dia P dan C dia adalah P tolak 6. Lebih besar atau sama dengan kosong, kita buat fungsi kuadratik kat sini. Ketaksamaan kuadratik. Dia akan jadi 64 tolak dengan 4P kuasa 2 campur dengan 24P kosong, susun bagi cantik, negatif 4P kuasa 2 campur 24P. Kemudian campur dengan 64. Ni macam biasa, ambil kalkulator, kamu boleh faktorkan apa? Kita pakai garis nombor. A negatif 4, B 24 dan C dia 64. 8 dan negatif 2. Kita akan dapat 8 dan negatif 2. Kalau pakai garis nombor, kat sini, macam tu, negatif 2 dan 8. Okey? A kita negatif 4. Jadi kita akan mulakan dengan negatif, positif, negatif. Macam tu. Kemudian, lorek dia kat mana? Tengok belakang ni. Dia lebih besar daripada kosong. Lebih besar daripada kosong maksudnya positif. Jadi jawapan kita untuk P adalah tengah-tengah. Berada di antara ada sama dengan negatif 2 dan 8. Macam tu. Dia sekali buat je ni. Sebab yang kedua ni benda yang sama. Yang kedua tu, dia kata tidak bersilang. Tidak bersilang maksudnya B kuasa 2 tolak 4AC lebih kecil daripada kosong. Lain semua sama, tak ada masalah. Tidak ada perubahan yang lain, tak ada masalah. Faktor semua sama, kira semua sama. Beza dia kat mana? Sini je. Negatif 2 dengan 8 pun sama. Sekali je buat yang ni. Kemudian lebih kecil daripada kosong. Negatif, positif, negatif. Lebih kecil maksudnya kita akan ambil dekat sini. Jadi jawapan kita kat sini ada dua jawapan. Yang pertama kat sini adalah P kita lebih besar daripada 8. Yang kedua adalah P lebih kecil daripada negatif 2. Jangan buat negatif 2 dulu. Dia mesti huruf dulu, baru nombor. Okey. Yang ketiga dia minta apa? Bersilang pada 2 titik dengan paksi X. Bersilang 2 titik dengan paksi X. Maksudnya kat sini adalah B kuasa 2 tolak 4AC. 2 titik lebih besar pada kosong. Sama kan ni? Cuma beza dia simbol dia. Simbol dia saja. Lain dia. Sini. Mula dengan negatif, positif, negatif. Sini negatif 2 dan 8. Lebih besar pada kosong maksudnya positif tengah-tengah. Jawapan kita sama macam ni. Beza dia adalah simbol ni saja. Sebab tu kalau bagi saya yang nombor 1 tu sepatutnya yang tak ada kat sini adalah dia menyentuh paksi X. Menyentuh paksi X. Kalau dia bagi tahu menyentuh cantik sikit lah. Tapi dia bagi tu bersilang. Aduh. Ada macam silat jadi cerita dia. Okey, tak apa. Itu contoh soalan dengan menggunakan apa? Jenis punca. Dan teknik kita guna, teknik mudah ni kita panggil dia teknik jenis apa ni? Garis nombor. Okey. Sikit Nombor 8. 8 terus. Nanti kita tengok semula Nombor 8. Satu graf fungsi kuadratik Y sama dengan Fx mempunyai paksi simetri X sama dengan negatif X sama dengan 2. Dia type tak cantik tu. Diberi garis lurus
Y sama dengan negatif 16 ialah tangent kepada lengkung. Bila tangent jumpa dengan ni, dua-dua ni akan combine menjadi titik minimum atau maksimum. Okey. Diberi A sama dengan 1, lagi ada lagi, bagi A sama dengan 1. Ungkapkan fx. Ungkapkan fx. Jadi dalam bentuk vertex paling sedang sekali, iaitu kita buat kat situ y sama dengan okey, kita ikut je lah dia tulis itu y, kita pun pakai y biasanya fx kan. A x tolak h kuasa 2 campur k. Nampak dia pakai huruf dia. Kan? Huruf dia tukar huruf dia. Kan? Jadi A tak ada masalah, 1. Jadi jawapan kita akan jadi y sama dengan 1, tak payah buat. Okey, paksi simetri masuk dalam kurungan akan bertukar menjadi positif, tukar jadi negatif. Jadi kita akan berturut x tolak 2. Y ambil terus. Jangan ubah apa-apa. Negatif 16. Ini kita panggil dia bentuk vertex. Okey. Nombor 2, bentuk persamaan am. Persamaan am kena kembangkan benda ni. Jadi kita akan dapat dia y sama dengan x kuasa 2 tolak 4x campur 4 tolak 16 sama dengan x kuasa 2 tolak 4x tolak 12. Okey. Kemudian nombor 3. Dia kata apa? Bentuk pintasan. Bentuk pintasan y sama dengan, kita faktorkan datang ni. Faktorkan dapat apa? 2 dan 6. 2 dan 6. Negatif, positif. Negatif 2 kan. Ini. X 2, X 6. Ini dia punya apa? Bentuk pintasan. Jadi tiga-tiga ni combine, kita boleh lukis graf cantik. Okey. Bila kita nak lakar, sebab tu dia kata nombor 4 tu. Nombor 4 tu lakarkan graf. Bila kita lakarkan graf, benda ni jadi cantik sebab kita ada semua. Yang pertama, apa dia ni bagi? Dia akan bagi titik. Dia bagi titik yang nombor 1. Dia akan bagi titik dia. Titik kita panggil dia A1. Jadi graf kita, bentuk graf kita adalah senyum. Yang mana titik ni lakaran dulu saya buat lebih kurang. 2 negatif 16. Okey. Apa yang nombor 2 bagi? Nombor 2 bagi pintasan Y. Ni je C kita. Pintasan Y. Okey, jadi pintasan Y kita adalah negatif 12. Sama negatif 12 di sini. Kenapa saya buat belah sini? Pintasan Y mesti duduk sebelah X kosong. Dia tak ada duduk sebelah sini. Sini 3, 4, 5 punya X. Kemudian apa yang dia ni bagi? Dia ni bagi pula adalah pintasan X. Dia tiga-tiga orang ada kerja dia. Ni adalah bagi pintasan X. Jadi pintasan X duduk kat mana? Pintasan X duduk dekat X. Y kosong pula. Ni negatif 16, negatif 12 ke atas ni. Jadi tempat dua orang ni dia duduk, seorang akan dapat negatif 2, seorang lagi akan dapat 6. Bila dapat idea ni, kita lukis lah. Kan? Jadi macam mana cara lukis dia? Langkah pertama saya akan buat paksi air. Graf dia kat bawah. Jadi kat sini adalah negatif 2. Sini adalah 6. Di tengah-tengah dia kita dah boleh tik. Ni 2. Ni 2. Bawah dia apa? Negatif 16. Okey. Tapi tak tahu nak tulis kat mana sebab kosong belum ada. Dekat mana kosong? Kita boleh agak nampak. Negatif 2 dengan 2. Dekat mana kosong? Sini. Kita boleh garis. Okey, yang mana pintasan Y akan dapat negatif 12 dan yang bawah ni akan dapat negatif 16. Itu cara kita lakarkan graf. Tulis lagi semula. Bagi nampak. Jadi tiga-tiga orang ni ada menyumbang. Ada menyumbangkan sesuatu nilai untuk melukis graf dengan lengkap. Yang pertama, bentuk vertex bagi apa? Paksi simetri dan nilai minimum atau maksimum. Okey, nombor 2,
Bentuk am dia bagi apa? Bentuk am jelas C saja yang jelas. C dia jelas. C adalah pintasan Y jelas. Manakala bentuk pintasan adalah pintasan X. Bentuk pintasan tak wajib sebab apa? Biasanya tak wajib sebab ada graf yang dia tak ada pintasan Y, pintasan X. Iaitu graf yang tidak memotong paksi X, tidak mempunyai punca. Okey, sebab tu yang penting semua satu dan nombor dua. Okey. Boleh faham ni? Boleh? Saya laju sikit ni. Saya nak bagi dapat banyak soalan sikit kat kamu. Okey, kita tengok satu lagi. Sempat nombor 9. Okey, dia dah faham apa benda penting dekat soalan tu, senang sikit nampak. Nak cari, nak tengok apa, nak kira apa, dia mudah sikit. Contoh nombor 9 ni dia dah semakin mudah sebab kamu dah banyak benda yang kamu dah tahu. Contoh dia bagi Y sama dengan 10 tolak dengan 2 X tolak 3 kuasa 2. Ini bentuk vertex yang ditulis untuk meletakkan apa? Untuk meletakkan positif 10 ni di depan. Itu saja. Kan? Positif 10 dia letak di depan. Okey? Jadi kalau nak bagi cantik, kita tulis dalam bentuk vertex yang kita faham, iaitu saya jadikan dia negatif 2 X tolak 3 kuasa 2 campur 10. Jadi kat sini kamu dapat tengok terus dia punya apa? Paksi simetri dia adalah X sama dengan 3. Okey? Dan nilai apa ni? Graf dia tengok ni. Negatif maksudnya graf dia, bentuk graf dia masam. Nilai ni adalah nilai maksimum sama dengan 10. Dan koordinat titik dia akan jadi 3, 10. Itu maklumat kita dapat daripada soalan tu. Jadi soalan dia minta semua kita dah nilai lah. Yang pertama, paksi simetri X sama dengan 3. Nilai maksimum 10. Titik maksimum 3, 10. Macam tu. Okey. B pula. B kat sini dia bagi lakarkan graf bagi persamaan kuadratik. Jadi nombor 1, Y sama dengan 10 tolak 2 X tolak 3 kuasa 2. Nampak? Okey. Jadi graf kita bila kita lakarkan, yang pertama kita tengok A dulu. Bentuk graf kita masam. Bentuk graf kita masam. Okey, kemudian berapa paksi simetri kita? 3. Koordinat kita 3. Y kita berapa? 10. Yang tadi tu kan. Bila dapat 3, 10, sekarang ni kita kena tentukan apa? Pintasan apa? Pintasan Y. Macam mana nak tentukan pintasan Y? Yang ni kita tak buat dalam bentuk am. Dia tak payah buat bentuk am, tak apa. Kita hanya gantikan siapa? Pintasan Y berlaku apabila X sama dengan kosong. Jadi kita boleh ganti X kosong. Jadi kita boleh kira lah Y sama dengan 10 tolak 2 negatif 3 kuasa 2. X jadi kosong. Jadi kita boleh dapatkan 10 ni 9 18. Dapat negatif 8. Nak sudah dekat bawah. 8. Jadi kat mana kita nak buat dia? Kita tengok X dulu. X kita 3. Jadi kosong sebelah mana? Kosong berada di sebelah kiri. Macam tu. Okey. Jadi nak buat kat mana? Dekat dengan 10 ke jauh dengan 10? Negatif 8. Jauh dengan 10. Sini. Negatif 8. Jadi kat mana paksi X kita? Antara negatif 8 dengan 10. Sini. Nampak? Okey. Kalau nak dapatkan yang ini, kita kena buat apa? Kita kena buat satu lagi, kita panggil dia bentuk pintasan. Kan? Kita kena fakturkan dia orang ni. Okey. Macam mana nak faktur? Kita boleh menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2 macam ni. Okey, pintasan X. Tadi pintasan Y
pintasan X berlaku apabila Y pula kosong. Jadi dia akan jadi 10 tolak 2 X tolak 3 kuasa 2 sama dengan kosong. Ni negatif 2 X tolak 3 kuasa 2 sama dengan negatif 10. Mati-mati. X tolak 3 kuasa 2 sama dengan 5. Kita akan dapat dua jawapan. Cuma beza dia punca kuasa 2 tu yang tu tak sedap tu. Lepas tu tak payah tulis pun tak apa. Dia nak tunjuk je. X tolak 3 sama dengan punca kuasa 5. X tolak 3 sama dengan negatif punca kuasa 5. Jadi potong, tambah 3, potong, tambah 3. Okey. Yang ni yang besar, yang ni yang kecil. Yang besar yang kecil. Jadi yang kecil adalah 3 tolak set 5. Yang besar adalah 3 tambah set 5. Jadi sebab tu bila lakaran graf, tak perlu pun kita tulis pintasan ni. Kan? Yang penting apa? Titik dengan pintasan Y. Titik minimum maksimum, pintasan Y. Dua je. Okey? Kita tengok lagi sekali. Nombor 2. Nombor 2 dia bagi Y sama dengan 6 tolak 2 X tambah 3 kuasa 2. Nampak? Bentuk graf sama macam. Koordinat maksimum dia negatif 3. Y dia 6. Nampak? Okey. Sekarang kita dapatkan pintasan Y dia. Berapa pintasan Y dia? Kita masuk X kosong. Enam tolak dengan 2 kali 9, 18. Negatif 12. Jadi pintasan dia dekat negatif 12. Kan? Okey. Pintasan Y kat mana? Pintasan Y kali ni, dia letak dulu. Letak dekat X, negatif 3. Kosong belah mana? Dia bukan belah kiri, kosong. Kosong sekarang ni belah kanan tak? Kenapa belah kanan? Ni negatif 3, negatif 3, negatif 2, 1, kosong. Macam tu. Yang ada kat sini. Kena pintasan dia berapa? Negatif 12. Sekarang pintasan X. Kat mana pula pintasan X pula? Pasti X. Pasti X kita tengok. Negatif 12, negatif 3. Atas lagi. Dapat graf kita. Ni Y, ni X. Itu cara kita melakarkan graf. Sekejap. Saya salah sini pula. Sorry. Negatif 3 betul. 6 dengan 12. Jadi sini. Sini positif, sorry. Betul. Sebab dia akan kena ni positif, ni negatif. Kosong duduk mana? Tengah-tengah. Okey. Ini lakaran untuk nombor 2. Okey, kita tengok. Lakaran yang ketiga pula. Ketiga. Okey, nombor 3. Y sama dengan 10 tambah 2 X tolak 3 kuasa 2. Apa efek dia? Bentuk graf. Positif bentuk graf. Berapa titik minimum dia? 3. 10. Okey. Berapa pintasan Y dia? Y sama dengan 10 campur 2 negatif 3 kuasa 2. 10 campur 18 sama dengan 28. Kat atas. 28. Kat mana? Tak. 3, kosong belah kiri. 28 jauh kat pada 10. 28. Paksi X dia 28, 10, kosong bawah. Betul. Dia boleh buat macam ni. Siap. Macam tu teknik yang kita gunakan untuk apa? Melakar graf.
Banyak lagi ni. Ini baru masuk dalam apa? Kan? Persingan apa semua. Kamu tengok keadaan dia. Dia lebih kurang sama perkataan-perkataan dia. Tangent ni maksudnya apa? Adalah tangent. Tangent maksudnya B kuasa 2 tolak 4AC. Kan? Okey. Nanti ni insya-Allah kita akan sambung kemudian lah nombor. Ini kita buat sampai nombor 9 dulu. Ini kamu kalau kamu nak exam, kamu nak skip kamu beritahu nota yang sama, kamu skip beritahu saya, cikgu kali ni kita buat topik mana. Kadang kamu dah tahu topik ni kan. Jadi kita nak skip topik, pergi topik yang kamu risau ke, topik mana yang kita nak. Bagi tahu je kan. Okey? Okey. Sekarang dah sambung belajar, senang sikit dah sebab kamu pun dah tahu topik masuk. Mesti kamu dah sampai topik mana sekarang? Dah ada masuk segitiga tak? Dah. Dah? Wow. Laju lah Balqis. Kalau Balqis masuk, Sabrina mesti masuk sama. Syafiqah dah masuk segitiga? Syafiqah? Syafiqah dia tertidur ke? Okey. Jadi boleh kamu pun nak esok sekolah ke? Esok sekolah kan? Sekolah esok tapi tak apa. Hari kita stop sampai sini dulu. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebab masuk kelas dan belajar sungguh. Terima kasih cikgu. Sama.